Pasal pemimpin khianat. Minta maaf lah, saya bukan tuju kat siapa-siapa, tuan-tuan fikir ni lah. Kan, nanti duk kata, ustaz ni belah mana ni? PH apa? Nampak pelik cakap satu macam apa. Nah, dia bagi pencerahan tentang apa Nabi pelarian pun, kau tu komen, macam mesra orin ni ustaz ni. Saya kata, Mak Sabu kata, kita perlu ingat, Islam tertegak melalui para sahabat yang merupakan pelarian, termasuk junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berhijrah. Lah dia bubuh hijrah. Sebab tu saya tak pukul dia rapat. Faham tak? Silap dia satu ya, sebab dia tak minta maaf, saya tersilap pilih kataan. Kau tak beres kan? Lau semua pekat domain isu. Kan? Memang tuan-tuan, saya tak nafi, dan kitab tafsir Ibnu Katsir surah ke-33 ayat 57 surat Al-Ahzab, siapa-siapa yang ada niat hina Nabi atau merendahkan martabat Nabi akan dilaknat oleh Allah. Jangan main-main. Awak tak cerdik ingat, memang saya duk fikir-fikir makbul doa Al-Fadil Al-Marhum Ustaz Fadil Nur. Dia Allah panjangkan umur dia tengok kemusnahan yang dia buat terhadap agama, terhadap bangsa. Ogi panjang umur tak mau berubah. Abang ni tuan-tuan, hadis sahih Imam Muslim atau Bukhari. Kalau umur kita ni sampai 60 tahun, 60 tahun Allah bagi peluang takat 60. Lebih pada 60 kalau duduk serabut, tak ada maaf bagimu. Sebab apa? Hang dah melalui kehidupan yang begitu panjang, hang tengok macam-macam berlaku, hang tak ambil iktibar dan pengajaran ke? Ketika itu Allah tak terima dah alasan keuzuran kita. Kena tengok hadis. Quran saya baca tadilah, Ali Imran 178. Panjang umur bergeluman dengan dosa dan maksiat. Bagi mereka azab yang hina. Kita nak panjang umur, hadis saya baca tadi, sebaik-baik kamu orang yang panjang umur dan elok pula amalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ke 35. Tajuk hadis, tidak memberikan lebihan air kepada orang yang memerlukan. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yumna'u fadlul ma'i liyumna'a bihil kala'u, rawahul Bukhari. Maksud hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu menghalang dari memberikan lebihan air untuk menghalang tumbuhan dari membiak. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Baik. Huraian. Antara nikmat yang sering kita lupai untuk menghargainya ialah sumber air yang banyak dari sungai, hujan, mata air dan sebagainya. Di dalam Quran, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Ya, ada dua ayat yang bunyi sama. Saya yang sebut ni di antaranya surat An-Nahl surah ke-16 ayat 18. Dan sekiranya kamu nak menghitung nikmat kurniaanku kepadamu, nescaya tidak terhitung. Apa dia tuan-tuan? Nak abang bagi nikmat kurniaan Allah kat kita ni terlalu banyak. Tak payah tengok aja-aja, tengok di batang tubuh badan kita cukup. Tuan-tuan ingat saja-saja
Tuhan buat ni apa nama ni bulu mata ni. Terbilai. Nah, dia tak ada saja-saja. Dia bersebab ni nikmat. Tak percaya tarik keluar tengok. Kan? Saya jadi kasihan selamat. Kan? Dalam hadis pula disebut ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faraghu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dua nikmat yang kebanyakan manusia mensia-siakannya. Ini di antara nikmat. Nikmat Allah pada kita terlalu banyak, tapi ada dua nikmat yang kebanyakan manusia mensia-siakannya. Nikmat apa? Nikmat sihat dan lapang masa. Sihat buat apa? Kita sihat main golf. Dia tak tahu kayu golf tu nak katuk kepala dia esok. Kan? Kalau semayang pun tak. Kan? Duk bola sak tu. Lah ni orang punya gila main golf malam pun main. Lepas tu nak cari bola tu ingat senang lah. Kalau bola tu sak ni boleh dah tahan tak? Tu. Sihat. Duk gelut main tu. Main lah. Mayang jangan tinggal. Kan? Celah-celah tu ingat hampa ingat depa main saja. Bertaruh. Tak ada main saja judi. Tak. Semayang dak main judi lagi kalau bertaruh dah. Ada main syok-syok. Tak ada pasal nak main syok-syok. Kan? Jam Malatit, ada kayu golf di rumah. Cerai tak reti main golf. Ya Allah, saya pun tak reti. Nah, tu cerita dia. Nikmat sihat buat apa? Cuba kita pakai renung tengok. Saya takat lah dia sihat. Orang perempuan saya 10 bulan dah tak sihat. Saya nak bagi tahu lah tuan-tuan. Jadi bila kita tak sihat ni, saya syorkan Tok Sah pergi Pantai Hospital ke Limwai ke Lamwai ke, jangan pergi lagi. Pergi paling murah sikit, pusat diagnostik anda di Bertam. Dia boleh cek insya-Allah RM250 nampak go. Dia cek kita punya perut apa semua, dia buat ultrasound, boleh nampak. Rumah saya pergi Pantai Hospital, pergi Metro, ribu dah. Rawatan perubatan Islam, macam-macam, klinik biasa. Akhirnya klinik biasa tu yang recommend pergi situ. Pergi situ dandan nampak. Dia cek tuan-tuan, tak ada apa. Perempuan saya sihat. Masalah kemungkinan dia kata angin dalam usus kecil banyak masalah. Kita pergi Pantai Hospital beribu. Skop kop mulut. Kan? Tak ada apa dah. Tak usah habis duit pergi tang tu dulu. Pusat diagnostik apa anda. Dia dekat Bertam, bukan Bertam tu lah. Banyak bangunan kan. Dia dekat-dekat dengan Petronas. Pergi situ. Orang perempuan saya cek, dia buat mammogram. Mammogram dia buat free. Kod-kod ada masalah payudara. Kita tak ada lah payudara kan, jantan. Kan? Lepas tu dia buat ultrasound tu. Ultrasound RM250. Sejam dapat semua. Dia tengok kok ni, dia kata alhamdulillah semua okey. Kita dah habis ribu dah. Tak dapat jawapan. Lah ni dia berusaha nak buang angin lah. Rupanya angin ketegak ni pada tu. Jenis tak mau keluar. Dia ganggu habis sehingga makan selera, tidur okey. Tapi ayat besar, buang ayat besar dia menjadi masalah. Kalau tidak, tiap hari lah, 3 hari sekali, 4 hari sekali. Pergi tentu dulu. Nah, RM250 lah. Pergi kenal pasti. Saya pun ingat lepas ni nak pergi check lah. Dia tengok semua buah pinggang apa semua. Kan? Kita pun boleh lah, lelaki bab tu kena check tak? Kan? Saya lelaki ni yang kita paling bimbang prostat. Dia kalau kena kanser prostat, alamat tukar alamat lah. Tukar alamat ke Batu Dua. Kena yang tu jam. Tu masalah orang lelaki ni mana-mana pun yang tu. Kan? Dia kencing kerak ke apa tu dia jadi prostat bengkak. Allah. Tak tahulah, dia main 40 kata orang lelaki kan kena.
Terus dia duduk kentang rumah nanti aku pernah pergi cek aku. Kan? Ni amat sihat. Sementara ni sihat lagi. Kita tak tahu ke depan. Tidak. Duduk tengah sonok-sonok, leka, lalai, lara. Kata liap. Nah, kata bukan liap lagi. Sakit. Tak boleh dah nak semayang, tak boleh semua. Memang dulu pun tak semayang. Nak semayang apa lagi? Tambah sakit lagi tak semayang. Kita yang duk semayang ni kalau sakit duk teringat nak semayang. Tapi saya bimbang. Allah sebut, kalau waktu sihat hampa beramal ibadah pada aku, tak pernah tinggal ak fardu, memang buat pun ak sunat pun pulun, masa tu falahum ajrun ghairu mamnun, ganjaran pahala bagi mereka berterusan. Pasal apa? Masa sihat hampa buat. Jadi tak usah dia buat kelang kabut pula Abang Latif. Tata tak sihat duduk hospital, nak mangkit semayang tahajud lah, nak baca Quran ni, wayar penuh di badan ni. Tak payah duduk orang hangat, pakai ayat tu lah setengah. Ni masa sihat ni. Pegang Quran, baca. Mai dengar majlis ilmu, tengok tuan imam kita. 3 bulan lah. Dia duduk tanya, minta maaf lah saya tak sempat nak pergi ziarah. Hari ni pun mai juga tu. Dan kadang ada sikit-sikit lagi, mudah-mudahan Allah bagi kesembuhan. Sihat tak main. Bukan orang matang janggut, matang sintuk. Dah sungguh, matang janggut sama ya. Meluat aku. Hak main semayang balik dah apa dah. Tak mau dengar. Dia rasa ustaz ni tak betul. Kalau tak betul 30 tahun dah. Kerajaan tak pernah ambil tindakan pun kata saya. Saya bukan ada tauliah. Tapi hujah saya Al-Quran hadis. Al-Quran hadis. Kalau tak betul, awak pun tak tegak dari dulu. Cerita macam tu. Boleh, Tok Bilal? Sekejap kita pergi makan mi udang dulu. Pasal mengaku, okey. Tapi Tok Bilal belanja saya. As-sihhatu wal faraghu, yang keduanya, masa lapang. Buat apa? Habis buku ni lepas ni, tuan-tuan beli buku saya pula. Harga RM10. Buku yang akan saya terbitkan ni ialah Projek Ekonomi Tahfiz Mutmainah. Tajuk buku Al-Quran dan As-Sunnah, petunjuk sepanjang zaman. Setiap yang saya tulis ni bahannya Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis. Kita pergi mantap sikit. Kan? Huraian sikit-sikit lah, tak mau meleret-meleret. Macam ni lah, lebih kurang sikit-sikit lah. Sebab orang Melayu ni dia tak suka baca kalau meleret kan? Itu dia antara nikmat. Kalau kita nak hitung, memang tidak terhitung. Umur panjang ni nikmat tu. 66 lah. Tok Bilal muda lagi. 66. Pak Haji berapa Pak Haji? Pak Haji, umur apa lah ni? Ui, kalau kata 86, 20 tahun lah. No? Beza dengan saya. Mahathir 96. Dia dengan saya beza 30 tahun. Kalau takdir panjang umur saya lagi 30 tahun, saya 96. Bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, Mahathir duduk ada sebelah, 126. Buka parti baru. Parti PAB, parti anak beranak. Aduh. Wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithma walahum adzabum muhin. Jangan jadi jenis ni tuan-tuan. Panjang umur bergelumang dengan dosa dan maksiat. Tak ada kerja lain duk fikir nak berjatuh ni, nak pelingkup honun, nak ada apa lagi. Hang tu macam-macam ada dah. Ciak beliau, makan tak habis. Kami ikutlah bukau ciak. Nang boti nang kui boti kui. Kan? Boleh tuan-tuan. Kuliah saya macam tu lah kadang. Baca sebaris pusing nak kata. Kau dah cepat deh. Baru hidup kuliah. Masuk politik, masuk agama, bagi sandaran Quran, sandaran hadis. Takkan tak betul. 30 tahun dah. Patut dulu dia ambil tindakan lah. BN tak ambil tindakan, PH tak ambil tindakan. Takkan PN nak ambil tindakan. Aku sebahagian pada kerajaan Perkatan Nasional.
Kalau nak kira segi nikmat, tak terhitung, Masya Allah. Hargailah segala nikmat kurniaan Allah, kesihatan, apa lagi tadi, lapang masa, panjang umur tu bagus ya. Khairukum man tala umuruhu wa hasuna amaluhu, hadis. Sebaik-baik kamu orang yang panjang umur dan elok pula amalan. 96 belum gelut lagi nak berpolitik lagi jam. Bukan tak boleh, tapi rekod dia dah tak cemerlang dah. Orang pun nak cemuih dah, kan? Dulu kita tak nafi Tun Mahathir ni ada jasa pada negara, kita tak nafi. Di mata dunia ni Malaysia ni cemerlang, terkenal waktu pemerintahan dia. Tapi di waktu pemerintahan dia lah yang kita nak kek dengan cerita malam ni, cerita ayah ni. Tak lagi siabang apa dia. Waktu pemerintahan dia privatize, dia swastakan ayam, elektrik, motor nenek. Tak boleh dalam Islam. Tak kita baca. Lepas tu kena kait politik, kan? Bagi dalil Quran. Malahan nikmat air ini sering sahaja berlebihan dan boleh diberi kepada makhluk lain seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan. Kadang-kadang kita tengok, saya kucing banyak. Kucing-kucing bukan saya belah, kucing liang. Tapi daripada tahu saya suka kucing. Kita dah pergi makan. Kadang-kadang dalam beset tu tak ada air. Kita buh lagi main minum. Dia dah pergi tengok tu. Kan? Nak minta tak reti. Tarik kerin. Tak buh. Main minum. Ingat tak ada ganjaran pahala. Kita buat baik ni. Kat siapa pun nama kata makhluk Allah semua berpahala. Tumbuh-tumbuhan, haiwan, apatah lagi manusia. Tuan-tuan bayangkan tengok setengah orang-orang sufi ni lah, wara-wara ahli tasawuf ni, dia apa burung ni tak mau belah. Pasal apa? Kita penjarakan burung duduk dalam sangkang. Dia dah. Dia pun teringin juga nak cari pasangan hidup. Kan? Kita pergi kurung. Kan? Tu cerita dia. Mana kita bimbang masuk dalam kategori kita menzalimi haiwan. Kalau bagi makan minum boleh tahan, ingatlah. Kan? Tapi macam mana dia pun nak hidup bebas juga. Orang gila burung ni pun satu hal juga, tuan-tuan. Dia mayang dak apa mana duk kira duk tunggu burung tu. Lalai burung dia terkeluar. Kan? Aduh, burung tak ini burung apa lah. Apa dah aku pelik. Hobi pelik-pelik. Lagi satu minta maaf lah, suka pancing ikan. Apa yang personok kan? Saya tak minat langsung jenis-jenis tu. Hobi saya bola sepak, badminton, sepak takraw, itu saya minat. Pimpong. Pila ni tak dan lah. Dulu kalau saya pulun, tuan-tuan Tok Imam, jadi Johan Malaysia lah. Tapi dah tak pulun. Kan? Cukup minat. 4 bidang ni, yang ni saya minat sungguh. Kan? Tapi janganlah sampai tinggal semayang. Kan? Kewajipan kita ni Allah cipta untuk apa? Dahlah dia bagi nikmat macam-macam. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Supaya kita menyembah Allah, supaya kita taat kepada segala perintah dia, macam Nabi Ibrahim, macam Hajar, macam Ismail tu. Mereka tidak pernah mengingkari perintah Allah, tidak pernah membantah. Patut sangatlah ahli syurga. Ada satu tempat dulu lama dah di belah Kajang. Dia ni guru Quran. Dia main kat saya. Saya sampai awal. Biasalah saya selalu sampai setengah jam awal sebelum maghrib. Dan Ustaz, nak tanya sikit Ustaz. Nak tanya apa? Saya boleh jawab, saya jawab. Dia tanya saya, pasal apa dalam tahiyat akhir kita kait dengan Nabi Ibrahim? Tak nak? Kitab ni melekat pasal hampa tak pernah guna. Nak tarik pun seksa. Pasal apa dalam tahiyat akhir kita sebut nama Ibrahim?
Saya tahu dia nak uji saya. Maklumlah ustaz-ustaz ni duk sembang kemas, orang nak tanya. Tapi dah tanya benda saya reti jawab. Alhamdulillah lah. Saya kata tengok dalam surah As-Saffat ayat 108, 109. Tunjuk-tunjuk cium tangan balik awal. Tuhan sebut dah dalam ayat 108. As-Saffat ni surah ke-37, surah selepas Yasin. Saya pun tak ingat ayat tu, saya nak rujuk. Lama tak baca. As-Saffat ayat 108, 109. Allah kata, wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim. Dan kami kekalkan baginya nama yang harum dalam kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salam sejahtera pada Nabi Ibrahim. Pasal apa? Dia taat ke Allah. Dan teringat senang lah. Allah suruh bawa bini, anak yang masih kecil, sedang menyusu. Kemudian nak pergi tinggal di bumi yang kering kontang. Tapi dia sedar diri. Dia hamba Allah. Allah bagi macam-macam nikmat. Dia pun tinggal. Kalau kita Tok Bilal agak-agak, boleh Tok Bilal? Bawa bini dengan anak yang masih kecil, pergi tinggal dalam hutan. Tengok dia kata tak dah. Mana tak beriman lah tu. Kalau Tuhan suruh kena. Nah ni saya lah buat cadangan. Dia kata tak tu betul lah. Kalau Tuhan tak boleh kata macam tu. Tinggal 10 tahun. Dia balik kat Siti Sarah. Allah habaq pula kat Siti Sarah. Hang tak lama lagi nak dapat anak. Siti Sarah kata biar betul. 90 tahun nak beranak ni. Lama dah kahwin tak ada anak. Fabasyarnahu bighulamin halim. Kami bagi tahu satu berita, kamu juga akan mendapat seorang anak yang halim, sabar. Maknanya Siti Sarah dapat Ishak, Siti Hajar dapat Ismail, Ishak dapat anak bernama Yakub. Yakub ni lah Bani Israel. Allahu Akbar. Dia pun semua taat. Sebab tu Allah semadikan nama Nabi Ibrahim. Kita habis tahiyat kan, nama dia kita sebut kan 2-3 kali. Pasal dia taat pada Allah. Dia hamba Allah. Kita, walaupun bukan Nabi, Rasul memang tak boleh dah. Tapi Allah bagi macam-macam nikmat. Siapa tak mau taat? Salah satu nikmat ayak. Ayak ni. Tanya abang. Abang pilih di antara ayak dengan elektrik, yang mana abang pilih? Kalau tak ada ayak, ada elektrik. Atau tak ada elektrik, ada ayak. Pilih mana? Abang pilih mana? Ada ayak, tak ada elektrik, apa? Tok Bilal? Ayak, tak ada elektrik. Awak hamba tak serik. Aku pilih dua-dua. Ayak pun ada, elektrik pun ada. Kata dia hamba mengantuk. Betul. Ayak ada. Tak ada elektrik, boleh tahan lagi. Tapi kalau tak ada ayak, jam. Nak makan, nak minum, nak basuh berak. Nak tanya Tok Bilal, lillahi ta'ala ikhlas. Biasa tak berak, tak basuh bungkuk. Lah, apa gelak? Apa? Aku ada pengalaman lah. Masa kerja bank dulu, sakit perut. Tak boleh tahan lah. Kan? Masuk melabur. Berang. Bila nak flash, ayak tak ada. Faidah aku kata. Panggil kawan-kawan staff. Oi, tolong tok sat tisu kat aku. 3 gulung tisu. Tunggu, tuan-tuan, saya ingat pakai pakai seluar dalam, pakai seluar panjang, pergi sambung kerja. Tak boleh jubak berketang. Saat aku duduk macam ni, saat aku tahu Allah rimahnya. Perempuan Cina tu, what happened to you, Syarif? You seems to be uncomfortable. Nampak hang tak? Aku berak tak basuh bungkuk. Hampa tak apalah Cina dia biasa macam tu. Saya kata, excuse me, aku nak balik tak tukar pakaian, tak boleh jadi. Sebab tu dia bicara tentang ayak ni. Tuan-tuan, tanpa air percayalah manusia tak boleh hidup. Dia tak? Badan kita kena ada ayak. Ni, telinga kita ni kalau tak ada ayak, dia jadi biol tu. Kalau tak seimbang ayak telinga tu yang jadi pening tu. Kita boleh-boleh tengok pening. Pasti tak ayak semua. Mari kita bicara tentang ayat. Ayat Quran.
Kita mula dengan surah Ar-Rahman ayat 19 hingga 21. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Siapa sekali lagi nah? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ini diulang-ulang sebanyak 31 kali. Banyak kata 32, kata setengah, kata 33, saya kira dah 31 ya. Ayat dalam surah Ar-Rahman surah ke-55 ada 78 ayat. Ayat ni saja fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban 31 kali diulang-ulang. Hak baki tu 47 baru ayat lain. Tu dia. Pasal apa? Allah nak cerita dan nak tanya kat kita. Apakah kamu tidak melihat air yang kamu minum? Minta maaf, yang tu ayat lain. Apakah kamu tidak melihat aku jadikan dua lautan yang mengalir? Lautan yang mengalir ialah laut dengan sungai. Kemudian bertemu di muara, kita kata kuala. Kalau orang Selangor, muara. La yabghiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara kedua-duanya itu seolah-olah ada dinding. La yabghiyan makna hak masin tak masuk ke tawak, tawak tak masuk ke masin. Maka nikmat aku yang mana lagikah yang kamu nak dustakan? Tuan-tuan, kalau kata ayak sejuk segelas, ayak masin 3 gelas, masin tak? Tapi hebatnya penciptaan Allah, mereka bertemu di muara atau di kuala, hak masin tetap masin, hak tawak tetap tawak. Maka nikmat aku yang mana lagikah yang kamu nak dustakan? Han tak taat kat aku pasal apa? Ni ayat ni sumber yang terpenting kepada manusia, haiwan, termasuk tumbuh-tumbuhan. Dalam suratul Waqiah, Al-Waqiah surah selepas Ar-Rahman 68 hingga 70. Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Apakah kamu tidak melihat air yang kamu minum? Tuan tanya, kamukah yang menurunkan air hujan daripada langit atau aku yang menurunkannya? Kalau aku kendaki air hujan yang turun daripada langit itu kesemuanya menjadi masin, kalau aku mau, maka bersyukurlah kamu di atas nikmat kurniaan aku ni. Jangan kufur, ni penting ni. Jadi dah boleh kerana syaitan tu kita minum tak tekak kering. Baik, tu cerita dia. Malahan nikmat air ini sering sahaja berlebihan dan boleh diberi kepada makhluk lain seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan. Kerana itulah orang yang menghalang orang lain dari menggunakan lebihan air yang dimilikinya adalah orang yang dibenci Allah, berdasarkan hadis Bukhari. Malahan Allah tidak akan bercakap dengannya dan tidak akan melihatnya. Pasal kita penting diri. Dalam Islam tak boleh penting diri. Orang putih kata selfish. Jangan penting diri. Kita ni tuan-tuan dalam hadis sebut, bila kita nak appreciate, nak hargai kurniaan Allah ni senang. Macam mana? Nabi ajak. Tengok orang yang lebih susah pada kita. Dalam hadis sebut, tengok orang yang di bawah kamu. Jangan tengok orang yang di atas. Nescaya kamu akan menghargai segala nikmat kurniaan Allah. Aku lekeh-lekeh aku pun ada juga wira. Kau tu lagi susah, perlu 2 kancil ya. Hak perlu 2 kancil pula tengok kau tu motosikal ya. Baru masa tu kita menghargai nikmat. Jangan tengok di atas. Oi, tengok tu dia kereta. Kan? Masa tu yang jadi kufur. Tengok yang di bawah, jangan tengok yang di atas. Manusia ni tabiat dia, Nabi kata bagi 1 lembah emas nandak 2, bagi 2 nandak 3, bagi 3 nandak gebu penampak ni. Yang kata manusia tu tak cukup-cukup
Bab tu kena ada sifat qanaah. Qad aflaha man hudiya lil Islam wa kana 'aishuhu kafafan wa qana'a bih. Hadis riwayat Imam Muslim, berpada dengan apa yang ada, redha dengan apa yang Allah kurnia. Walau annahum radu ma atahumullah. Itu ayat Quran. Tadi hadis Muslim, yakni At-Taubah ayat 59. Dan sungguh-sungguhnya kalau mereka redha dengan segala apa yang dikurniakan oleh Allah, Allah jadi manusia baik. Jadi manusia yang pandai dan tahu mensyukuri segala nikmat kurniaan Allah. Apatah lagi yang kita sebut ayat. Semuanya atas perbuatan zalimnya yang menghalang makhluk lain memanfaatkan lebihan air kepunyaannya. Itu dia cerita dia. Baik, kita berhenti Tuan Ustaz. 8.47 8.50 kita berhenti ya. Ustaz, mana Ustaz? Ustaz Wazir boleh ikut SOP ni kan? 8.50 boleh? Bayaran sama kan? Takut tak cukup sejam tolak pula jam. Dengar elok ni bukan soal politik, ini ajaran Islam. Saya dengar tok guru ceramah. Dalam Islam, tuan-tuan dan puan-puan, ada 5 benda yang disebut sebagai keperluan asas. 5 keperluan asas ini tidak boleh sama sekali diswastakan. Ini adalah tanggungjawab kerajaan, pemerintah. Pemerintah sepatutnya mengurus 5 perkara asas yang penting ini. Hang sebut Cina ke India ke Bengali Melayu, 5 perkara ni semua orang memerlukannya. Pertama, ayat. Zaman Mahathir mereka dia buat warak, lepas tu dia privatize, dia swastakan semua. Ayat tu kurniaan Allah tau, bukan kurniaan pada Tan Sri hak jadi pemilik ayat tu. Cuma dia buat keluar modal. Dia mesti nak untung, dia letak harga ayat mahal, kita sebagai rakyat menderita. Jual kat Singapura murah pula. Dia tak? Bengong semua. Tutup ayat tu mampu semua kapal-kapal tu. Tu cerita dia. Ayat adalah keperluan asas. Dalam bahasa Inggeris, fundamental needs dia sebut. Yang kedua, elektrik, api tu. Semua orang perlu api. Hang duduk ni mana pun semua orang guna ayat, guna api. Kena main musim sejuk. Tuan-tuan pernah duduk di negeri yang ada musim sejuk? Masa tu baru kita nak apa berbuah api tu orang panggil apa? Orang panggil apa? Ada satu perkataan tu. Hak Mak Saleh bubuh kayu tu kan pakat duduk kat tu bagi suami kan. Hampa tak pernah pergi England ke? Aku tak pernah. Tapi saya pernah rasa musim sejuk di Yaman, sejuk sungguh. Kira sambil duduk tengok TV tu, saya ambilkan selimut tutup kaki-kaki, tak boleh tahan, terlalu sejuk. Tak tahu berapa Celsius, saya pun tak pernah check, tapi sejuk sungguh. Kira saya ni kalau kata tahan sejuk macam mana subuh aku mandi, di sana aku tak mandi you. Di Malaysia no sweat boleh mandi, di sana tak boleh pergi sejuk. Habaq macam subuh saya tak pergi jemaah, Zuhur sampai Isyak saya pergi, subuh tak nak keluar rumah sejuk kan. Depa sana pula depa buat macam parit, bila nak basuh kaki rendam masuk tu beruk tu naik balik. Allah, celup-celup naik tu ketak sejuk. 6 bulan sejuk, 6 bulan panas di Yaman. Tapi tak ada salji lah. Syria ada salji kan. Tu kata mak tu orang kata berdiang tu bubuh pergi panas badan kan. Bukan mendiang tu mampu dah kan. Berdiang apa, lama dah tak pergi sekolah perkataan pun tak pernah ingat lah kan. Guna elektrik kena ada api panas. Ni swasta. Siapa kaya? YTL kan. Ada 2-3 ekor mangkuk-mangkuk ni, apa-apa pun kena melalui depa dulu. Sebab depa buat kelok modal kan. Tu yang bil kita cukup sempoi kan. Yang ketiga, tanggungjawab pemerintah atau kerajaan mengurus air, elektrik, seterusnya ialah pendidikan. Jangan swastakan pendidikan. Semua bangsa, apa agama pun pendidikan ni penting.
Anak saya ada 3. Bukan nak bangga. Diploma, ijazah, sarjana. Lagi satu sarjana tua tak ambil kan. Sampai ke master, kerja tak ada, 3 sijil duk tergantung, cemerlang lah tu. Diploma cemerlang, ijazah dapat kelas pertama, master pun dapat kepujian, kerja tak ada. Yang pasti ada hutang, PTP tipu. Hang gelak lah, hang jaga sikit. PTP tipu, duk bayang tiap bulan. Kalau mana-mana kerajaan tuan-tuan dia jaga 5 benda ni, saya kata insya-Allah tak jatuh kerajaan tu. Kenapa kerajaan BN dulu jatuh? Banyak benda dia buat tak betul, minta maaf lah. Jangan marah lah. Nampak macam BN nampak ni. Kenapa PH jatuh? Dia pun semua bersebab. PN pun tak semesti boleh kekal. Tapi kalau benda ni dia jaga, kalau rakyat tukar betul, rakyat ni bukan bangang bengong. Ayak kerajaan urus, elektrik kerajaan urus, murah harga untuk rakyat. Kalau buatlah pendidikan percuma. Lagi satu, perubatan. Perubatan tu. Saya duk sebut rumah saya 4,000 dah habis. Tak sembuh pun. Mereka pun tak boleh kesan sakit apa. Ustaz Ali Nasir sekali dia meninggal, tuan-tuan tahu tak? Saya pergi ziarah lah, pergi sembahyang jenazah malam tu. Tengok ayak mata dia pun merah. Mata dia merah lah Ustaz Halim. Aku tak boleh gerak, aku pasal kenal. Aku pun meleleh ayak mata. Tapi nasib baik pakai topeng ni. Orang tak tahu siapa teriak. Teriak muka huduh. Kan? Berapa lama dia sakit, berapa banyak habis. Tuan. Kalau kerajaan jaga benda ni, Allah anugerah pada sesebuah negara macam-macam. Betul tak? Tapi disalahguna oleh pemimpin. Yang kaya anak beranak depa, kroni-kroni depa ni yang duk lingkup semua kerajaan. Jatuh, tergolek, rakyat merana. Yang kelima, perumahan, rumah. Janganlah banding dengan Brunei. Memanglah Brunei dia punya population tak ramai, 500,000 ya. Dia rumah dia buat semua 30,000 Brunei. Harga rumah tapi punya besar, punya elok. Yalah dia sumber banyak, kita pun banyak sumber. Petroleum, getah, kelapa sawit. Tapi pergi mana? Pasal pemimpin khianat. Minta maaf lah, saya bukan tuju kat siapa-siapa, tuan-tuan fikir sendiri lah. Nanti duk kata, ustaz ni belah mana ni? PH apa? Nampak pelik cakap macam apa. Dia bagi pencerahan tentang Nabi pelarian pun, kau tu komen, macam mesra orin ni ustaz ni. Saya kata, Mak Sabu kata, kita perlu ingat, Islam tertegak melalui para sahabat yang merupakan pelarian, termasuk junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berhijrah. Dia bubuh hijrah. Sebab tu saya tak pukul dia rapat. Faham tak? Silap dia satu ya. Sebab dia tak, minta maaf, saya tersilap pilih kataan. Kau tak beres lah. Lau semua pekat domain isu. Memang tuan-tuan, saya tak nafi, dan kitab tafsir Ibnu Katsir, surah ke-33 ayat 57 suratul Ahzab. Siapa-siapa yang ada niat hina Nabi atau merendahkan martabat Nabi akan dilaknat oleh Allah. Jangan main-main. Walladzina yu'dzuna Allah, bukan. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Buka tafsir Ibnu Katsir, dan telefon saya ada, saya download. Saya saja kelebek lah, kelebek. Dia kata, kalau niat hina atau merendahkan martabat Nabi, Allah laknat. Bila Allah laknat, sama macam iblis. Tidak.
Iblis kena laknat. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin. Allah kata, hang ni aku laknat sampai ke hari kiamat. Tak ada harapan dah masuk syurga. Tu hidup kacau kita ni. So buka parti baru. Nak pergi pelingkup lah. Biar Melayu pecah, lepas tu Cina naik, mati semua orang Islam. Awak tak cerdik ingat, memang saya duk fikir-fikir makbul doa Al-Fadil, Almarhum Ustaz Fadil Noh. Dia Allah panjangkan umur dia tengok kemusnahan yang dia buat terhadap agama, terhadap bangsa. Ogi panjang umur tak mau berubah. Abang ini tuan, hadis sahih Imam Muslim atau Bukhari. Kalau umur kita ni sampai 60 tahun, 60 tahun lah, Allah bagi pulang takat 60. Lebih pada 60 kalau duduk serabut, tak ada maaf bagimu. Sebab apa? Hang dah melalui kehidupan yang begitu panjang, hang tengok macam-macam berlaku, hang tak ambil iktibar dan pengajaran ke? Ketika itu Allah tak terima dah alasan keuzuran kita. Kena tengok hadis. Quran saya baca tadilah, Ali Imran 178. Panjang umur bergeluman dengan dosa dan maksiat. Bagi mereka azab yang hina. Kita nak panjang umur, hadis saya baca tadi, sebaik-baik kamu orang yang panjang umur dan elok pula amalannya. Pak Haji 86. Saya di masjid ni 25 tahun lah. Pak Haji tak pernah miss. Saya pun tak pernah miss. Yalah pasal aku mengajar. Aku duduk main lah. Kan? Aduh. Tu 5 benda yang disebut keperluan asas umat manusia. Apa bangsa agama sekalipun, kalau mana-mana kerajaan boleh jaga benda ni, dia urus sendiri, cantik. Dia adil pula, kemudian dia amanah pula, makmurlah rakyat. Ya tak? Rumah, tuan-tuan tahu tak? Tuan-tuan ingat rumah tu mahal tak? Saya pernah tanya developer, bukan mahal pun. Rumah-rumah biasa teres-teres tu, model 25,000 ya. Jual berapa? 100,000. Cuba kerajaan sendiri buat 25,000. Semua kaki tangan kerajaan dia upah apa semua apa, dia jual 50. Bolehlah tahan. Janganlah jual sampai tak ambil untung. Kan? Bagi tak terbilai. Ni ramai lagi yang tak ada rumah. Letih. Baik. Itu sedikitlah penambahan. Orang yang menghalang orang yang memerlukan air, tidak memberikan kepadanya, akan dihalang dan dibalas sedemikian juga pada hari kiamat nanti. Itu dia. Ingat tuan-tuan, apa yang kita buat di dunia ni, kan, dia meleret sampai ke akhirat. Mana boleh lepas? Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap manusia dengan apa yang dia lakukan akan dipertanggungjawab di hari akhirat. Pemimpin rumah tangga, pemimpin masyarakat, pemimpin negara, semua kena. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Ini surah Al-Mulk. Katakanlah lagi, bagaimana fikiran kamu sekiranya air kamu hilang lenyap ditelan bumi. Itu dia. Maka siapakah selain Allah yang dapat mendatangkan kepada kamu air yang sentiasa terpancar mengalir? Macam tadi ya? Saya tak ingat ayat ni. Makna cerita ayat kena boleh bawa 3 dalil lah. Ar-Rahman 19:21, tadi Al-Waqi'ah 68:70, termasuk ayat ni ayat 30. Bukan kita tak apa ya. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Allah kata kalau semua ayat tu meresap ditelan bumi, yang nak minum apa? Sebab tu kena bersyukur elok-elok lah. Ya Allah. Kita tak tahu bila Tuhan nak jemput kita tuan-tuan. Duk tengah buat zalim kat orang, zalim kepada binatang, zalim sesama makhluk, tak mati. Kan? Betapa Islam itu begitu mementingkan perkongsian nikmat. Ni yang kebelakangan ni dia guna istilah kataan kongsi rezeki. Betul. Saya pun setuju. Tapi saya boleh cerita kat tuan-tuan lah, sebab dia tak main. Tu ada seorang ustaz sekolah saya tu. Kami tak mampu nak bagi gaji banyak. Anak ramai 6 orang. Kan? Jadi saya kata bila dia pun kuliah tak banyak, ada 4-5 malam kan. Hak kosong tu mainlah ikut saya.
Kan? Kita kongsi rezeki. Saya bagilah RM30. Kalau dia bawa, bagi RM50. Kan? Tapi saya rasa alhamdulillah, saya sihat, jiwa tenang. Tilasat cerai. Kan? Nah, kongsi rezeki. Jangan duk kira paut kita anak 6 orang tu. Saya hutang tak ada. Dapat ni sikit, ambillah hang 30. Ni adik muda ni, driver saya ni. Lah anak saya bagi kat dia sikit. Saya bolehlah sikit, cukuplah, syukurlah. Wang bukan segala-galanya. Afara'aita immatta'nahum sinin thumma ja'ahum ma kanu yu'adun ma aghna anhum ma kanu yumatta'un. Tuhan sebut Asy-Syu'ara surah ke-26 ayat 205 sampai 207. Tuhan kata, hampa tak tengok kat orang yang hidup bersenang-lenang, punya lama hidup tak pernah susah. Akhirnya bila datang musibah yang dijanjikan kepadanya, ketika itu kekayaan, kesenangan itu tidak memberi manfaat walaupun sedikit. Itu dia. Tuan-tuan ingat duit segala-galanya. Dan duduk di ICU, duit 1 juta tak jadi apa. Kan? Kawan duduk sebelah kaki kita pun susah, minum air sejuk juga. Kita yang duit 100 juta pun minum air sejuk juga. Itulah dalil Quran. Sebab tu baik kita kongsi rezeki. Mudah-mudahan bila kita infak di jalan Allah, Allah ganti dengan kesihatan, keberkatan hidup. Kan? Itu cerita. Jadi dia kata sini, betapa Islam itu begitu mementingkan perkongsian nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menghalang dari menzalimi orang lain. Apatah pula berebut nak ambil harta orang, lagi teruk. Saya ceramah Facebook saya bulan lepas. Sambil ceramah tu tengoklah komen-komen. Seorang tu komen, Masya Allah, rupanya boleh kita berdoa keburukan terhadap orang yang zalim. Saya tak pernah dengar pun. Tu kena dengar Syarilung. Kan? Saya cerita kisah Sa'id bin Zaid dengan seorang wanita bernama Arwah. Arwah mendakwa tanah ni milik dia. Bawa kes tu ke mahkamah Hakim Syurai. Bukan Syurai cerita Sidina Ali. Hakim Marwan, minta maaf. Dia dengar-dengar, akhirnya tanah milik Sa'id bin Zaid tu jadi milik Arwah, sebab Sa'id bin Zaid tak boleh nak buktikan tanah ni milik dia. Kan? Hakim dia berdasarkan hujah lah. Kan? Dia balik, dia berdoa, Allahumma in kanat kadhibatan fa amma basaraha waqtulha fi ardiha. Hadis riwayat Imam Muslim. Tuan ingat apa makna dia? Ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya Arwah berdusta, dia bohong, tanah tu tanah aku, dia habatkan hakim tadi, dia milik dia, dia buat zalim kat aku minta 2 benda. Pertama, hang butakan mata dia. Yang kedua, hang matikan dia di atas tanah itu. Makbul doa Sa'id bin Zaid, salah seorang sahabat yang dijanji syurga. Arwah buta mata. Dalam keadaan buta tu meraba-raba berjalan, jatuh dalam telaga, mati dalam telaga. Kalau tu tulis, boleh boleh kerajaan zalim, hampa doa bagi mampu cepat sikit. Jangan duk kata tak boleh tau. Tu aku tak baca Quran lagi. Tu kena dengar. Politik kena masuk. Dia kata terima kasih di atas pencerahan. Saya tak sangka boleh Kan orang Melayu kita tak baik, duk doa tak elok kat orang. Saya jawab, pala bapak hang. Tak berdosa. Dia buat zalim kat kita. Tapi kita ni ada hati perut. Kalau kita maaf, itu yang terbaik. Ada jawapan juga. Kan? Kalau kita sudi memaafkannya, bukan mengampunkan, memaafkannya, itu yang terbaik. Biarlah hang buat zalim kat aku. Itu hang Allah. Aku maaf. Sebab tu dia kata, jangan, dia kata, dan menghalang dari menzalimi orang lain. Allah sendiri, sikit-sikit. Hadis, tahu tak silap saya, hadis ke-24 dalam matan Arba'in. Allah sumpah, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama
fala tazalamu. Kalau tak silap Muslim. Wahai para hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman ke atas diriku. Justru aku juga mengharamkan kezaliman di kalangan kamu. Maka janganlah kamu melakukan kezaliman. Tu zalim Tuhan tak bagi. Tuhan sumpah. Tu hadis nak Quran Yunus 44. Tuhan kata aku tak pernah buat zalim kat apa. Yang nak buat ni hampa sendiri, yang menzalimi diri hampa sendiri. Allah bagi akal, buat turun pedoman yang lengkap, orang pun tak ikut. Hampa dia ikut hawa nafsu. Kan? Kita ada jawapan boleh? Bang, macam ni punya hujah okey? Pencerahan. Cerah tak? Takkan tak cerah, lampu semua buka lah. Nak apa lagi? Cakap ada sandaran, cakap ada dalil hadis, ada dalil Quran. Takkan tak faham 30 tahun dah. Lepas tu kerajaan tak tangkap walaupun tak ada. Tak ada apa? Tauliah. Saya kata ada dah Ada. Tauliah apa? Allah dan Rasul. Mana dalil? Dia hadis, dia ayat Quran. Hampa duk sembang kemas hampa. Kalau ada tauliah pun duk cakap mampu buat apa? Kan, politik tak sentuh langsung, tu yang orang Melayu tak kembali pada ajaran Islam, tuan-tuan. Hari ini saya bagi pencerahan tentang politik suku, agama suku. Saya kata itu ajaran orang 3 suku. Saya bagi dalil, cakap orang putih, chapter 22, verse 16 to 22, Gospel Matius, kitab Injil Matius. Kristian yang ajar memisahkan politik dengan agama, segregation dalam masa orang putih. Segregate. Oh, kawan tu, terima kasih lah pencerahan politik suku, agama suku. Islam ajak semua. Saya bagi dia Quran. Mana kata Islam ajak politik? Surah An-Nahl ayat 89. Jam. Tu pun tak bagi aku jawatan Yadim. Patut bagilah AJK Yadim kan. Yayasan Dakwah Islam Malaysia kan. Oh betul semua masjid aku boleh khutbah. Siapa tak bagi aku buang dia. Tak bagi sudah, aku tak ada lorak apa. Kita tenang alhamdulillah. Termasuk juga dalam larangan ini ialah pembaziran air, betul. Ayak ni jangan bazir. Sebab tu rumah saya semua kolam besar. Bila main dia catu pun kita tak panik dah. Nak mandi, nak masak, 2 kolam besar. Belakang tu sama besar dengan kolam masjid tu. Bila buat-buat teringat pula cucu ada risau lah. Hari tu dia masuk kolam depan. Kolam depan tak apa, tak apa jangkat. Belakang tu susah hati lah kita. Kan? Allah nakal sangat tu pun. Kalau jatuh apa yang? Sebab tu kita nak jimat. Ambil dalam kolam. Kan? Tak ada ayak. Itu pernah tak 1 sehari. Tak apalah kolam tu penuh ayak. Mutlak. Termasuk juga dalam larangan ini adalah pembaziran air dan penggunaan yang bukan pada tempatnya. Itulah sedikit. Jadi hadis pada malam ini mengajar kita tuan-tuan dan perempuan supaya kita mensyukuri segala nikmat Allah dan kongsikanlah segala nikmat tersebut, jangan kita penting diri. Boleh cukuplah untuk malam ni. Kalau tuan-tuan saya dah bawa 2 produk baru tuan-tuan. Ubat gigi tu tuan-tuan tengok dah. Susu lembu, susu kambing, koko, kopi goji, ada 2. Sabun basuh kain. Saya pakai setahun dah. Tapi sebelum ni saya tak cerita sebab saya tengok macam biasa tapi wangi lah. Baru-baru ni baju saya kena selut masuk hutan. Kebun rian. Habis selut. Pasal kereta kami lekat. Saya kena nak buang balik bubus sabun serbuk tu. Rendam saya sentuh rumah mangkit-mangkit bila-bila putih bersih. Saya macam tak percaya. Tu baru saya tengok dia punya flyer. Memang kalau kena minyak buah yang panas ke tubuh dia. InsyaAllah saya kena marker pen dengan izin Allah keluar. Produk orang Islam bukan Cina. Saya telefon lah. Ni produk Islam ya, syarikat Melayu dia kata. Jadi kalau tuan-tuan nak tengok produk tu boleh lah. Nama dia Savon. RM18. Kalau baju takat 7-8 lay bubuh 2 skop sudah. Dia ada cawan dia sendiri. Lagi satu ni benda makanan. Yang ni apa dia? Ikan bilis. Sedap bahang. Ustaz duk menjaga siapa? Ustaz tak cukup duit. Abang tu terang lah. Pasal duk tolong orang susah. Kalau saya tak perlu dah tuan-tuan. Tu macam tadilah ustaz tadi. Kita nak kongsi rezeki. Bukannya seorang ada seorang lagi 2 tahun dah.
Saya dah bayar saya rumah 300. Mai Covid tu dia tanya, "Ustaz ada duit kau nak bayar ni?" Hantu saya tanya lah, Tuhan dia bagilah kat mana pun. Kita kongsi rezeki. Itu yang menjaga sikit-sikit lah. Bukan nak kaya tuan-tuan, tak perlu kaya 66 lah. Kan? Berapa lama nak hidup? Paling lama pun 30 tahun lagi. 96. Bagi salam, mak dia duduk sebelah. 126. Kan? You ada lagi tuan. Kan? Itu cerita dia. Nah, apapun itu kerja Allah Ta'ala. Allah ampun dosa kita, Mahathir semua pemimpin-pemimpin kan. Itu kerja Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan pilih tengok sekali lagi siapa nak menyumbang, tabung dia belakang tu. Nah, kami projek kami berjalan macam biasa. Duk naik dah. Pertama tiang dah siap, nak buat tingkat atas pula. Dia buat sikit-sikit sebab duit kami sikit. Habis tu dia pakai plywood yang sama, ubah tentu pula. Dia tak mau buat sontak. Dia tak membazir. Betul juga. Kan? Kita pun ada sikit. Jadi insya-Allah terima kasih. Kita tangguh majlis dengan membaca tasbih kafarah suratul Asr. Subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina amanu wa amilus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Alhamdulillahirabbil alamin.